Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang dah sudi klik video Nina. Nina ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada korang yang tengah bercuti, Nina ucapkan selamat bercuti lah kan. Dan tak kisahlah kat mana pun korang berada, thank you so much sebab korang tengok juga video Nina. Semoga Nina sentiasa dekat hati korang. Okey, baru-baru ni Nina ada scroll TikTok. Jadi Nina terjumpa video daripada Abang Chah. Kalau tak silap Nina, dia share pengalaman yang mana dia tengah mancing tau dekat satu ladang kawasan kelapa sawit yang dah terbiar. Okey, jadi dia kata dia pergi mancing dekat situ. So dekat situ memang tak ada orang, tak ada kawasan perumahan orang, memang jauh daripada penempatan manusia lah. Dan masa dia tengah mancing tu, dia kata dia terbau macam orang masak kari. Okey, padahal dekat situ jauh daripada orang. Biasanya dekat ladang kelapa sawit ni kan macam jauh daripada penempatan manusia kan. Tapi kali ni dia kata masa dia tengah mancing tu dia terbau benda tu. So itu apa yang di-explain oleh dia dalam video dia dekat TikTok. Jadi Nina macam, menarik juga kan pengalaman dia. Apa yang membuatkan Nina lagi macam tertarik dengan pengalaman Abang Chah tu adalah dekat bahagian komen-komen. Sebab ramai penonton yang tengok video dia tu kan macam mengongsikan betul kan? Mengongsikan pengalaman yang sama macam Abang Chah tu alamilah. Okey, jadi hari ni Nina narration komen-komen daripada video Abang Chah tadi. Tapi apa pun, kita akan tengok video dia dulu. So without wasting any time, let's get started. Sebelum Nina baca komen-komen dekat video Abang Chah tadi, kita akan tengok video dia dulu. Okey, macam mana cerita dia. Okey, 1, 2, 3. Kiriman dari alam sebelah. Amalkan doa ni geng. Sedapnya apa? Tepi hari dulu rumah aku geng. Sedapnya. Aku tengah masak. Aku makan sekali kan? Dah aku apa. Sedap kan? أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Woi, sedapnya. Kau masak apa ni? Ada daging eh? Ha? Syok no. Nasi panas. Dah makan. Allah. A'udzu bikalimatillah التامة من شر ما خلق. Apa weh nak hujan ni? Tak nyeng. Mana tu rumah? Pak nasi weh. Okey, dah habis. Jadi dari apa video yang kita tengok tadi tu kan, abang tu kata tu adalah kawasan kelapa sawit yang dah terbiar sebab dia pernah ditenggelami air. Mungkin sebelum ni ada banjir, jadi kawasan ni memang orang dah tak datang dah. Jadi dia datang dekat situ untuk mancing, cuba nasib. Tapi apa yang dia dapat, dia terbau orang masak gulai. Okey, kita akan go through baca komen-komen lah. First ni daripada Abang Chah sendiri. Okey, dia kata kisah perkara macam ni selalu sangatlah jadi. Kadang ternampak jalan yang sebelum ni tak ada, kadang terdengar suara sayup-sayup baca Al-Quran dan kadang-kadang jumpa benda yang pelik. Okey, mungkin tu pengalaman dia lah sebagai kaki pancing kan. Dan Alhamdulillah dia tak terjebak lah kan dalam lalu-laluan tu. Setengah orang nampak denai ni cantik bila pergi masuk. Sebenarnya benda tu adalah denai ataupun jalan ke kampung dorang tau. Okey, kita akan baca komen yang kedua. Yang ni daripada Only Me Wonder. Okey, dia kata saya lain ceritanya. Akak saya Tomes, si bunian tu datang jenguk dia. Jadi Abang Chah tu reply, dia kata itu maknanya diorang berminat dengan kakak awak. Hati-hatilah, cuba
cuba amalkan ayat ni sebagai pendinding diri. Jadi dalam video tadi tu kan ada ayat-ayat yang Abang Chah tu baca kan, dikongsikan kat situ. Okey, dia reply, ya, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Akak dengan ustaz tu pun tak pasti tujuannya, tapi katanya memang datang sebab bau tumisan dan baca Al-Quran yang akak saya buka. Mungkin dekat rumah dia tu berdekatan dengan kawasan tempat tinggal orang Bunian. Alright, dekat hujung video ni Nina akan ceritakan pengalaman Nina sikit lah, okey, yang berkaitan dengan Bunian. Alright, tak apa, kita akan baca komen yang seterusnya daripada Haliruru. Dia kata, kalau pergi ladang getah abah saya, bau masak sarding dengan ikan kering. Mungkin kau agak susah sikit kot. Amboi, sarding kau. Okey, yang ni daripada White Obama. Dekat tempat abang mancing tu kawasan dapur rumah mereka. Dekat tempat abang berdiri, tempat dia ambil air. Wah, mungkin White Obama ni dia hijab terbuka lah kot kan. Dia boleh nampak benda tu. Itu apa yang dia nampak lah. Mungkin betul. Okay, next daripada BY. Okay, pernah potong rumput dekat kebun pakai earplug. Mungkin dia dah suruh balik tapi tak dengar, dia tepuk bahu. Mungkin masa tu dia tengah mesyir rumput kan. Mungkin dia bertegur dari suara ke apa. Yelah, mesyir rumput kan bising. So dia tepuk bahu, dah, apa lagi? Maksudnya kau kena balik. Alright, yang ni daripada Mr. Black Kumar. Itu signal bang, dah masuk kawasan dia. Jangan tangguh-tangguh, gerak terus. Dah kena banyak kali, nasib baik dapat balik rumah. Lepas tu Abang Chah tu reply, dia kata, saya memang tahu situ kampung dorang. Kadang saya nampak jalan yang sebelum tak ada pun. Jalan yang bersih macam denai ke kampung orang. Cuma dah tahu, tak masuk lah. Okay, maksudnya Abang Chah tu tahu itu adalah denai ke kampung dorang. Tak mungkin kampung manusia kan. Tiba-tiba macam sebelum ni lalu tak ada kan. Tiba-tiba ada pula jalan nak ke sesuatu tempat. Jadi maksudnya korang kena berhati-hati, jangan pergi masuk situ. Terutamanya kalau untuk korang-korang yang suka pergi camping, orang-orang yang suka pergi hiking ke apa, hati-hati, okay? Alright, yang ni daripada Rif 62. Dia kata, saya dulu pernah kena sekali masa masuk dalam hutan buat kerja-kerja ukur tanah. Tiba-tiba bau orang masak ikan singgang dengan orang yang menyanyi. Dalam hutan orang masak singgang kau. Alright, yang ni daripada KJ. Belakang rumah saya pun macam ni juga. Kadang-kadang dengar mereka baca Al-Quran. Kadang-kadang sudu garfu dapur tak cukup. Orang kata mereka pinjam. Okey, yang pasal barang dapur pinjam ni kan, barang-barang macam pinggan garpu ni kan, Mina pernah tengok dekat Misteri Nusantara dulu. Kalau tak silap Mina, diorang cerita satu kampung ni diorang ada hubungan baik sebelum ni dengan orang Bunian. Jadi kalau nak kenduri ke apa, diorang kan, orang dulu-dulu kan susah, tak cukup pinggan mangkuk. Jadi diorang pergi minta pinjam dengan orang Bunian dekat sebuah gua. Jadi dipercayai dekat situ lah bila diorang minta, and then pinggan mangkuk dekat situ akan timbul. So diorang nanti akan datang ambil. Tapi dengan satu syarat, kalau korang pinjam 100 sudu, pinggan 1 sudu, mangkuk 1 sudu, apa semua tu lah kan, bila nak pulangkan pun korang kena pulangkan jumlah yang sama. Tak silap Nina lah. Okay, jadi dia kata kalau pinggan tu pecah sekalipun, kau pulangkan juga. Kalau tak, diorang yang akan marah. So dah takkan ada lagi kepercayaan lah di antara satu sama lain. So diorang takkan benarkan pinjam lagi barang-barang diorang. Dari apa yang Nina ingat, kalau tak salah Nina, pinggan dia just plain je macam warna putih gitu. Kalau korang ada tengok video Misteri Nusantara dulu dekat TV, komen dekat bawah. Okay, yang ni kita akan bacakan yang seterusnya daripada wife. Macam kawan saya cerita, rumah sepupu dia kahwin gulai dalam periuk susut sebab diorang main makan. Tok dia nampak, tok dia cakap elok-elok, dah lah makan, simpan dekat orang sama. Ya betul, tak jemput pun datang makan. Okay, yang seterusnya daripada Zizi Surfcaster. Okay, sebelum ni mancing dekat Bukit Tagar lebih kurang macam ni lah, saya dengan Abah. Tahu-tahu ada nasi siap lauk gulai atas daun pisang dekat belakang kemah. Abah cakap jangan makan. Ada nasi lauk dia orang letak kat situ. Mungkin Bunian tu baik, so dia tinggalkan lauk, dah camping kat situ kan. Tapi ya, kalau kita tak tahu daripada mana datang makanan tu, kita pula ada kat kawasan hutan, jangan makan. Takut kita nampak nasi tapi sebenarnya benda tu ulat. Creepy kan. Okay, yang ni daripada Kai. Belakang kampung saya samalah macam ni. Time malam-malam lepak dekat beranda, dandan lah bau masakan sedap dari belakang rumah. Padahal belakang rumah ladang sawit. Jadi bermaksud dekat situ, dekat rumah dia ada benda tu. Mungkin tengah-tengah malam baru nak masak. Nina macam teringat dengan Nina punya pengalaman cousin Nina dulu. Lama dah benda ni. Dulu masa tu dia duduk dekat Pahang. Cerita ni macam tahun 2000 macam tu. Nina tak ingat dah. Lagipun cousin Nina sendiri tu pun dah arwah dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah untuk dia. Dia cerita dia dengan family dia lah. Jadi maksudnya dia, cousin Nina tu lelaki. Okay, so dia, anak-anak dia, isteri dia duduk kat rumah yang diorang sewa. Jadi dia kata dekat rumah dia tu memang ada gangguan macam daripada Bunian. So dia kata bila waktu siang biasalah bini dia akan masak, tapi bila pada waktu malam benda tu pula yang macam take over dapur diorang.
masak. So akan dengar macam berkelentang-kelentung. Macam lagu Hey Husaini pula kan. Berkelentang-kelentung dekat dapur tu. Macam kejap-kejap dengar macam orang tumis, kejap-kejap dengar macam orang tumbuk lesung batu. Tapi bila diorang pergi tengok dekat dapur rumah diorang, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa guys. Yang tu seram. Okey, yang seterusnya ni daripada Kailoka. Dia cakap, pernah bang masa malam-malam saya dengan pakcik dekat pantai cari ikan sampai malam. Tiba-tiba hidu bau gulai sedangkan tak ada rumah sekitar kawasan. Alright, yang ni daripada Sengal Ubi. Banyak kali kena macam ni, buat tak tahu je selalunya. Satu hari tu dia sampai sebut nama. Itu yang tak boleh layan. Terus kerak ikan tak mengecewakan. Saiz-saiz idaman. Jadi masa mungkin abang ni tengah duk mancing, dia pun tengah perhati. Macam tu kan. Lepas tu, dia panggil nama. Kak Lina pun tak tunggu juga. Takut. Yelah kita tahu kat situ kita je ada kan. Tak ada orang. Tiba-tiba orang panggil nama kita. Gila tak seram. Okey, yang ni daripada Aini Izmain. Okey, yang ni dia kata teringat zaman bujang-bujang pergi mancing dengan suami dan adik-adik lelaki saya. Masing-masing duduk pelik dalam hutan. Harum betul bau kopi. Semua duduk diam-diam menikmati bau sedap kopi. Tak ada titik. Jadi nak baca pun macam litah pukang. Okey, tapi yang seram tu ya, duduk dalam hutan, lepak-lepak, tiba-tiba ada bau kopi. Sedangkan kau tak baca kopi pun. Okey, yang ni daripada Nur Arya Alisha. Dia kata, saya hari-hari diorang datang jenguk saya bang. Arwah tok saya kahwin dengan bunian. Banyak cucu, saya seorang nampak. Atuk selalu pergi belakang rumah, hilang dekat sebalik rumpun. Seram. Jadi rasa seram. Atuk dia pergi belakang semak-semak rumpun tu kan, dia boleh nampak atuk dia hilang macam tu je. Okey, dia kata seterusnya sampailah saya dah kahwin dan setiap kali ada kematian saya akan beritahu suami. Mula-mula suami pelik, lama-lama dia pun dah biasa. Tak tahulah macam mana nak putuskan benda ni. Jadi bunian tu mungkin datang lawat dia. Mungkin atuk dia ada anak bunian, ataupun mungkin Abu Bunian datang jenguk dia tu adalah sepupu-sepupu dia. Seram. Okey, yang ni daripada Jana Income. Jana Income. Okey, pernah alami masa sesat dekat bukit. Memang sedap tumisan alam sana. Allahu Akbar. Okay. Jadi masa dia mungkin dia tengah hiking kat bukit and then dia sesat, terus dia mungkin tersesat tu termasuk dalam kampung bunian ke, and then macam tak jumpa jalan, dan tempat yang dia sesat tu pula kampung diorang. Masa tu pula diorang nak lunch. Jadi baulah segala jenis makanan. Okey, yang seterusnya daripada manusia tak sempurna. Dia kata, perkara biasa bagi kami yang sentiasa bekerja dalam kebun sawit. Paling best bulan puasa bau rendang, bau kari. Ada satu kali tu aku kutip biji sawit, aku bau kuih lapis, aku tengah kerja. Kebun kelapa sawit ni dah macam kampung dia pula kan. Sebab ada dah 2-3 komen tadi tu kan yang kata gangguan tu dekat kebun kelapa sawit. Bukan gangguan pun sebenarnya, tapi tu kampung dia kan. Dia masak, tiba-tiba kita yang terbau. Apa yang dia baca, dia kata kalau orang yang lapar kan, bila dia terbau makanan tu, kemungkinan dia akan cari kat mana bau ni, kat mana bau ni. Jadi possibility untuk sesat dan hilang daripada alam sebenar tu macam agak tinggi. Jadi dia kata kalau kau nak pergi mancing ke atau pergi tempat-tempat yang orang tak ada ni kan, make sure perut kenyang lah. Jadi tak adalah macam sedapnya bila perut lapar kan, kita akan cari mana punca dia kan. Jadi mungkin benda tu bila bau tu dia akan leak ke kampung dorang, ke alam dorang. Kemungkinan. Okey, dan pala tahu. Alright, yang ni daripada My Viking. Macam kampung aku dulu, orang dululah, mereka buat kenduri pinjam mangkuk cawan bunian tau. Mereka tak kedekut, janji pulang dan jangan kurang walau satu pun. Okey, macam Nina cerita tadi tu lah, yang Nina pernah tengok dekat Misteri Nusantara dulu. Jadi orang kampung ni dia pinjam barang-barang kenduri daripada bunian. Okey, jadi kalau pecah pinggan tu sekalipun jangan buang, bagi balik dekat dorang. Okey, kalau kita janji dengan dorang 100 buat balik. Bagi balik dengan dorang jumlah yang sama, sebab dorang ni pegang kuat lah pada janji. Okey, yang ni daripada Little Dino. Dia kata, my abah pernah alami tengah pikat ayam dalam kebun sawit and then dia terbau kari ayam. Abah cakap, sedap betul kari ayam kau masak, bagilah aku ayam kau seekor. Okey, lepas tu aku pun nak buat kari ayam ni, dan abah sambung, tak lama tu dapat seekor. Dah dapat, abah cakap, terima kasih lah, aku balik dulu nak masak kari. Mungkin ayam bunian. Mungkin. Okey. Yang ni daripada Natasha. Pernah jadi macam ni. Time tu main dengan adik belakang rumah, and then terbau something tengah masak. Terus ajak adik masuk rumah dan balik tengok dekat dapur. Tak ada sesiapa pun masak. Biasalah, kampung kan. Jadi dia ingat mungkin mak dia yang masak. Tapi bila bau dekat, macam sampai diorang pun boleh bau kuat. Jadi maksudnya kampung dia ataupun rumah bunian tu dekat lah kan. Okay, next daripada Nat. Saya pun pernah jadi macam ni. Tengah kutip biji sawit dekat kebun, lepas tu bau macam nasi kenduri, nasi minyak.
Sedapnya nasi kenduri. Alright, yang seterusnya daripada Nur Nazira. Dia cakap, kalau dekat rumah saya dengar kereta berhenti, dengar orang turun berlari, budak-budak tengok luar tak ada orang. Memang berjiran dengan depa ni, ada je bunyi, maklumlah rumah last hujung. Oh, maksudnya dekat rumah dia selalu dengar macam orang berhenti kereta. Okay, tapi bila tengok luar tak ada orang. Rumah dia berdekatan dengan bunyi lah kan. Okey, yang seterusnya daripada Miss Bellon. Saya pernah ikut arwah ayah saya pergi mancing. Lepas tu saya tegur hutan bau masakan. Last arwah terus ajak saya balik sebab takut masakan tu menarik kita ke alam dia. Okey, macam yang Nina explain tu lah kan. Mungkin masa tu kita lapar. Jadi bila tiba-tiba kita bau gulai, benda tu kan bau dia strong. Jadi bila kita mesti akan cari kan kat mana bau dia. So dia akan macam lead kita untuk ke kampung dia dan kemungkinan kita akan hilang. Macam tu. That's why lah kalau nak pergi mana-mana pun perut kenyang lah kan. Tak pun ada makanan sedih, makan. Alright, yang ni daripada Azim Nyot. Dia kata, saya pernah bang balik Kulai lalu jalan dalam masa tu maghrib. Bau ikan masin dekat simpang Bukit Ramun. Saya terus lock throttle balik Felda Taib Andak. Okey, itu adalah perbuatan yang tepat lah. Alright, yang ni daripada Mira Oira. Hampir setiap kali balik sekolah mesti bau masakan dan wangian pada rimbun pokok buluh. Memang wangi sangat-sangat bau wangian dia. Bau bunga melu dekat pokok buluh. Jadi dia kata kadang-kadang bau masakan ke bau wangi-wangi bunga melu semua datang daripada rimbun pokok buluh. Yang kita tahu pokok buluh ni mana ada orang duduk kan. Sasar dah ada rimbun. Jadi pada pandangan kita tu pokok buluh. Tapi pada alam sana tu mungkin rumah dia. Alright, yang ni daripada Aitans. Yelah kot sebutan dia. Alright, yang ni dia kata kisah saya lain pula. Ini terjadi pada bulan puasa. Dalam kebun sawit juga. Saya nampak terus orang tengah makan nasi tengah-tengah hutan sawit. Saya balik terus cancel mancing. Yang ni lagi rare. Dia masuk je dekat kawasan kebun kelapa sawit tu and dia nampak orang yang tengah makan dekat situ. Jadi ada pula manusia kan. Kalau kita fikir logik kan, takkanlah manusia ni nak pergi makan dekat tengah-tengah kebun kelapa sawit kan. Tapi kalau orang tu pergi mancing macam mana? Mungkin dia tengah pergi mancing juga. Dia lapar, dia buka tikar dia, makan dekat situ. Sekali abang ni salah faham. Okey, yang ni daripada Lady Intan. Okey, saya dulu bukan bau masakan, tapi dengar orang berkompang macam ada orang buat kenduri kahwin macam tu. Tengok sekeliling hutan, rumah jauh lagi ke bawah, kita dekat atas bukit. Jadi apakah itu? Okey, yang ni daripada GR kot. Okey, sama macam pengalaman arwah abah pergi mancing jauh ke dalam ladang. Bau orang masak and dalam sungai penuh sabun macam orang tengah basuh kain. Memang asal nama ladang je memang pot dia. Okey, itu adalah beberapa komen yang Nina boleh share dengan korang. Okey, macam yang Nina janji tadi kat awal video. Nina kata Nina nak cerita pengalaman yang berkaitan dengan bunian. Alright. Yang ni pengalamannya daripada arwah mak Nina sendiri. Jadi pada masa tu Nina ada kebun tau dekat sepadan Kedah dengan Thailand. Jadi dalam antara sepadan tu lah Kedah tu. Okey, dekat situ daripada jalan besar nak ke kebun Nina tu dalam 12 km. So bila masuk dekat dalam tu memang dah tak ada orang. So memang hutan tebal. Okey, jadi kita orang ada kebun kat situ. Jadi kita ada buat pondok kecil untuk kita orang tidur kan. So pada masa tu Nina masih lagi sekolah rendah. Nina tak ingat Nina darjah berapa, tapi Nina sekolah rendah. Masa tu ayah Nina macam dia tanyalah dia nak solat asar kan. Jadi dia tanya, dah masak asar ke belum nak sembahyang ni. Lepas tu tiba-tiba mak Nina cakap macam, tu kan ada Ryzen. Korang bayangkan tengah-tengah hutan yang tak ada manusia. Okey, melainkan kita orang ataupun ada lagi lah kawan-kawan ayah Nina yang ada pondok kat situ. Diorang pun ada tanah kat situ, join dengan kita orang. Tapi dekat situ memang tak ada rumah, jauh daripada hutan. Okey, tiba-tiba mak Nina kata macam tu. Dia kata, tu kan ada Ryzen. Lepas tu ayah Nina macam, mana ada Ryzen? Sini kan hutan. Macam tak payah mepek lah. Macam tu lah kan. Tapi mak Nina kata, memang dia dengar Ryzen. Macam dekat atas bukit depan Nina punya pondok tu ada bukit tau. Jadi so tak lama lepas tu kita orang selalulah macam setiap minggu akan masuk kat situ kan, feeling hutan kan, nature. Situ memang kawasan pokok balak pun banyak. Nina memang suka momen dekat situ. Cuma setiap kali masuk situ mak Nina akan pesan mulut jangan serupa. Masuk situ jangan nak sebut harimau ke gajah ke apa. Binatang-binatang macam tu lah mak Nina pantang. Selalu dia pesankan Nina kan. Biasalah budak-budak kan, dia masuklah kawasan hutan mesti dia akan kuris. Mak kat sini ada tak gajah, sini ada tak harimau. Macam tu. Jadi mak Nina dah pesan masuk dalam hutan mulut jangan serupa. Jangan tanya benda yang bukan-bukan. Okey, tak lama lepas tu Nina tak pasti bila kita orang masuk situ juga. Lepas tu mak Nina dia mimpi depan dangau. Okay, kalau pondok kecil tu Nina panggil dangau. Depan dangau kita orang tidur tu kan, Nina kata ada bukit. Okay, ada bukit atas. Dia kata dalam mimpi dia tu, dia mimpi ada orang pakai jubah putih macam tu, semua naik ke atas. Sebab dekat atas tu ada masjid.
Tengah cerita pun aku dah meremang. Macam tu. Jadi dia pun relate lah dengan apa mimpi dia tu kan. So Mak Nina kata kemungkinan dalam mimpi tu atas tu kampung Bunian. Jadi dia nak beritahu dekat Mak Nina, diorang punya masjid dekat atas bukit tu melalui mimpi kan. Okey, jadi dia beritahu kat Mak Nina melalui mimpi dekat masjid diorang tu ada dekat depan dangang kita orang dekat atas bukit. So that's why lah sebelum tu Mak Nina pernah terdengar orang azan asar. Tapi kejap je lepas Mak Nina macam terdengar bunyi azan tu kan, dia terdengar bila Mak Nina tegur je, tu kan bunyi azan, terus bunyi azan tu senyap. Okey, Nina meremang actually. Jadi ya, orang kata kalau kita cerita benda tu meremang, maksudnya orang kata benda tu betul-betul jadi. So ya, itulah mimpi Mak Nina. Dia pernah mimpi, dalam mimpi dia tu jumpa orang berjubah naik ke atas bukit. Jadi kat atas tu Mak Nina kata ada masjid. Alright, itu pengalaman daripada apa yang Mak Nina jadilah. Pengalaman Nina sendiri pun dulu dekat rumah, belakang rumah Nina, kampung kan, dekat kampung, belakang rumah Nina pun ada kebun. Jadi kebun belakang rumah tu ada tanam pokok kelapa sawit. Dekat belakang rumah Nina tu ada tanam pokok getah. Banyak pula pokok kelapa sawitnya. Okey, pokok getah. Okey, dekat bukit tu. So ada berteres-teres lah. Jadi dari apa yang Nina tahulah selama Nina tinggal kat situ, dekat atas bukit tu ada katakan ada kampung Bunian, rumah Bunian dekat atas tu. Okey, nak dipendekkan cerita, dulu masa tu Nina sekolah rendah dalam darjah 5 ke macam tu kan. Nina pergi naik atas bukit tu petang dah. Masa tu dah pukul 6. Masa tu berani tau naik atas bukit sebab masa tu tak semak. Okey, jadi Nina naik dalam 5 tingkat, 5 teres tingkat tu. Nina pergi cari pokok apa tah masa tu dengan kawan Nina seorang. Jadi masa balik tu, masuk je waktu maghrib, tiba-tiba kepala Nina macam sakit gila, korang tahu tak? Sakit yang amat sakit. So macam tak tahu, tiba-tiba sakit, macam ada benda yang tekan dan picit kepala kita. So masa tu Nina pun macam, masa ayah Nina tengah sembahyang tu, Nina dah macam sakitnya macam tu, tak boleh duduk, memang sakit gila. And then lepas ayah Nina dah habis solat apa semua, dia macam baca something lah kat kepala Nina, dia usap-usap macam tu. And then tiba-tiba secara slowly sakit tu hilang. Alhamdulillah. And then lepas tu ayah Nina pesan, jangan gatal-gatal dah naik atas bukit sorang-sorang. Aku pergi naik petang pula, cari penyakit namanya. Lepas ni jangan naik. Okay, so masa tu budak-budak kan, kita tak fikir apa-apa. Okay, yang seterusnya, yang ni cerita daripada Nina punya arwah Tok Nina sebelah ayah. Okay, jadi arwah Tok Nina cerita, dia kata masa tu dah lama dah Nina pun, masa tu dia pun ada lagi, dia dah meninggal berapa tahun dah, tahun 2013, tahun yang sama Mak Nina meninggal. Okay, dia meninggal bulan 4 ke 5 macam tu. And then Mak Nina meninggal bulan 11 tahun yang sama. Okay, sebelum tu dia pernah duduk kat rumah Nina lah, rumah yang dulu lah dekat kampung kan. Jadi dia cerita, tak tahu tak, dia kata dekat belakang bukit korang ni sebenarnya ada kampung Bunian, dia kata macam tu. Okay, kalau korang nak tahu lah kan, arwah Tok Nina ni dia orang yang boleh mengurut. Kalau orang nak beranak ke apa ke, dia boleh urut. Jadi bidan lah kot kan orang kata, tapi dia tak menyambut lah, dia macam urut orang. So dia kata belakang rumah ataupun dekat bukit belakang rumah kita orang tu ada Bunian. Nina pun macam, oh ya ke, ada ke? Sebab dia kata dulu masa arwah mak dengan ayah Nina baru kahwin kan, dia datang kat kampung Nina situlah kan. Jadi dia kata malam tu dia tidur, dia mimpi ada seorang lelaki ni datang tegur dia pakai jubah putih macam tu. Dia tanya Tok Nina lah dalam mimpi tu, dia tanya ada apa kat sini kan. So Tok Nina kata dia datang situ sebab anak dia kahwin, ayah Nina lah kahwin dekat situ. Jadi Tok Nina pun tanyalah datang dari mana. So dia kata orang tu kata datang daripada bukit belakang rumah kita orang. Jadi Tok Nina kata itu adalah Bunian lah dalam mimpi dia tu. So dia kata dekat belakang kampung Nina, belakang rumah Nina kan ada bukit. So atas bukit tu ada orang Bunian ataupun ada kampung orang Bunian. So itu adalah sedikit pengalaman daripada family Nina dan Nina sikit. Ya, kita tak boleh nafikan sebenarnya. Kita tak boleh nak takut juga dengan diorang, sebab diorang pun makhluk Allah yang Allah ciptakan kan, sama macam kita, rupa kejadian dia sama-sama hamba kepada Allah. Cuma itulah, orang kata kalau kita masuk tempat dia, hutan ke apa ni, memang tempat tinggal dia. So kita kena be careful lah. Jangan duk terlebih seronok, jangan terlebih mulut celupa. Okay, so semua kena jaga-jaga. Apa pun baca doa berlindung diri sebelum kita masuk tempat-tempat hutan macam tu, sebab ya, itu memang tempat tinggal diorang. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka. Kalau korang ada pengalaman yang berkaitan dengan korang pergi hutan and then korang terbawa masakan ke apa-apa ke yang berkaitan dengan Bunian ni, korang boleh komen dekat bawah supaya orang lain pun boleh baca komen-komen korang, boleh baca pengalaman korang, sebab tak semua orang mengalami apa yang korang dapat. Alright, itu sajalah perkongsian Nina. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload. Dan follow Nina juga dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.